look to nature's beauty, dazzle them I, knowing everything comes on you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى أيضا وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آت نفوسها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kita nikmat iman dan Islam, dikurniakan kita peluang, dikurniakan kita masa, dikurniakan kita kesihatan serta kesejahteraan untuk terus kita menjadi ibadur rahman yang dapat ataupun sebagai hamba-hamba untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda serta para sahabat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, apa khabar para pendengar dan penonton untuk terus kita mengikuti kuliah online kita pada malam ini. Alhamdulillah, pada malam ini seperti biasa kuliah online ataupun dakwah online anjuran Masjid Al-Istiqamah. Dan pada malam ini adalah satu perkara ataupun satu tema yang telah ditetapkan oleh pihak masjid mengenai Singapura, tanah airku. Ianya berhubung kait dengan sempena Hari Kebangsaan kita yang tidak lama lagi pada hari Ahad ini yang ke-55 tahun. Jadi topik pada malam ini insya-Allah dengan izin Allah akan saya kongsikan mengenai muafakat berkat ataupun dalam erti kata yang lain muafakat membawa keberkatan. Alhamdulillah, kita baru sahaja selesai menyambut Hari Raya Aidil Adha ataupun lebih dikenali sebagai Hari Raya Hari Raya Kurban. Alhamdulillah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan kita kebaikan, agar dikurniakan kita setiap amal ibadah yang kita laksanakan dan kerjakan, amal soleh yang kita persembahkan semata-mata untuk keridaan Allah Subhanahu wa taala diterima dan diberikan sebaik-baik ganjaran, serta yang melaksanakan ibadah kurban. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Amin. Allahumma amin. Muslimin muslimat
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang baru dibacakan di awal tadi daripada surah Al-Imran, ayat yang ke-103, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kita berpegang kepada tali-tali Allah dan janganlah kita berpecah belah. Jadi ayat ini kita boleh berhubung kait dengan topik ataupun tajuk pada malam ini. Muafakat berkat ataupun muafakat membawa keberkatan. Sebelum saya meneruskan ataupun saya berkongsi dengan lebih lanjut, ingin saya orang kata menyingkap semula. Kalau kita lihat, memandangkan kita punya kuliah online bertemakan tentang Singapura, tanah airku, kita menyingkap semula lagu kebangsaan Singapura kita, yang mana yang telah direka oleh almarhum Zubir Said. Mudah-mudahan beliau digolongkan bersama dengan hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Jika kita lihat akan liriknya, patah liriknya, yang pada awalnya rangkap, mari kita rakyat Singapura sama-sama menuju bahagia. So di sini kita selaku rakyat Singapura, kita ingin sama-sama menuju kemajuan. Bukan untuk diri kita sahaja, malah untuk negara kita yang tercinta ini. Jadi tidak kiralah apa lapisan, daripada lapisan manakah kita, daripada beragama manakah kita, daripada latar belakang yang manakah kita. Tujuan kita untuklah memajukan ataupun memakmurkan negara kita supaya kita mendapat keberkatan baik daripada sudut dunia maupun daripada akhirat. Kalau kita lihat anjuran untuk kita muafakat agar kita mendapat keberkatan ini anjuran Islam. Kalau kita boleh lihat hubung kaitnya, kita boleh ambil daripada apa yang perilaku Islam. Islam mengajar kepada kita untuk melaksanakan kebaikan. Contoh seperti kita disuruh menghormati jiran, menghormati tetamu, bercakap perkara-perkara yang baik dan sebagainya. Melaksanakan amanah. Ini adalah semua sifat-sifat ataupun contoh-contoh yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW diutuskan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Maksudnya pemberi rahmat, memberi rahmat kepada seluruh alam. Maksudnya di seluruh alam ini bukan tertumpu kepada orang yang beragama Islam, malah seluruh masyarakat Islam, masyarakat ataupun seluruh manusia, seluruh makhluk di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau jika kita lihat menyingkap sejarah nabawiyah, sirah nabawiyah, bagaimana perilaku Nabi SAW, yang mana sampailah ada orang yang bukan beragama Islam ataupun musyrikin ataupun orang yang belum memeluk agama Islam ataupun lebih kita mengatakan belum mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, jatuh cinta ataupun terpikat dengan perwatakan Nabi SAW, sehinggalah sebahagian ataupun dikatakan ramai di kalangan mereka memeluk agama Islam atas perwatakan baginda SAW. Di sinilah kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, kita nak bermuafakat, kita nak melaksanakan satu muafakat, satu kesatuan yang berada dalam negara kita ini, mestilah kita mengamalkan akan sunnah baginda SAW ataupun garis pandu yang telah pun Nabi SAW tunjukkan. Cara pemerintahannya, cara bagaimana Nabi bersama dengan masyarakat, dengan umat-umat, para sahabat-sahabat dan sebagainya. Bagaimana tutur bicara Nabi dengan orang yang bukan beragama Islam. Bagaimana perilaku Nabi SAW. Jadi inilah semua yang perlu kita contohi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ataupun kita pernah
menyingkap, menyelak lembaran sirah nabawiyah. Salah satu kisah yang masyhur yang mana kita tahu yang bahawasanya baginda SAW diuji bukan saja dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala menguji, malah juga mendapat cabaran tentangan dengan orang-orang musyrikin Quraisy, yang mana ketika Nabi nak menyampaikan dakwah, ketika Nabi nak menuju ke masjid dan sebagainya, Nabi dibaling dengan najis, Nabi dibaling dengan perkara-perkara, benda-benda yang boleh, kalau kita katakan diri saya maupun ambil diri saya lah, yang mana kesabaran kita itu mungkin kita boleh, orang kata, bertindak daripada luar kesabaran kita. Tapi Nabi SAW apabila beliau diberikan cabaran ataupun diberikan sebagai musibah dan sebagainya, Nabi SAW tidak pernah pun ada terlintas untuk membalasnya. Malah Nabi menunjukkan akhlaknya yang sangat-sangat terpuji. Dan daripada situlah ramai yang memeluk agama Islam. Nabi doakan mereka, Nabi ziarah mereka, Nabi beri penghormatan kepada mereka. Dia bukan bererti yang kita bahawasanya kita perlu bermusuhan antara kita beragama Islam dengan orang-orang yang bukan beragama Islam, tidak. Kerana mesej yang Nabi sampaikan bukan untuk kita memusuhi orang yang beragama Islam. Yang mana kita bukan, selagi mana mereka tidak mengganggu akan syariat kita, akan agama kita. Jadi kita perlulah bersama-sama kita memajukan, mentakbirkan negara kita ini dengan penuh kemajuan untuk kebaikan. Dan di situlah Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan keberkatan kepada kita semua. Kalau kita lihat ataupun kalau kita ambil contoh daripada hadis baginda SAW, yang mana Nabi SAW mengatakan tidak akan beriman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan jirannya. Dan hadis yang selanjutnya, yang bermaksud kita diberikan satu kemuliaan untuk memuliakan jiran kita. Dan kalau kita lihat jiran ini, dia bersifat umum ataupun perkataan yang umum. Maksudnya kita perlu berbaik dengan jiran-jiran tetangga kita. Maksudnya kita menjaga hak peribadi mereka, kita tidak mengkhianati mereka, menjaga ketenteraman kita selaku berada bersama-sama jiran. Maksudnya kalau kita jaga kesatuan kita, jaga perilaku kita dengan menunjukkan sikap-sikap kita yang telah diberikan contoh ataupun telah ditunjukkan oleh baginda SAW. Dan mesej Al-Quran sangat jelas dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Kita disuruh untuk melaksanakan, mengajak kepada kebaikan, ketakwaan, dan bukan pada benda-benda yang telah dilarang ataupun dicegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kita berada bersama-sama dengan kita punya masyarakat, kesatuan kita untuk merosakkan masyarakat atau menganiaya masyarakat ataupun menjatuhkan kehormatan negara dan sebagainya. Tetapi kita sama-sama memajukan, sama-sama kita menaik tarafkan kemajuan kita agar kita diberikan keberkatan pada pengakhiran kehidupan kita. Ataupun dalam kita punya negara ini diberikan satu keberkatan kehidupan. Kalau kita lihat, kita bukan nak bandingkan dengan negara-negara yang lain. Alhamdulillah, kita duduk dalam suasana yang aman dan tenang. Kita tidak duduk dalam keadaan yang takut, dalam keadaan yang kacau bilau dan sebagainya. Kerana kita rasakan negara kita ini masih lagi dalam keadaan yang selamat. Dan semua memainkan peranan-peranan yang penting. Kalau kita nak menyentuh berkenaan tentang isu yang tengah hangat sekarang ini mengenai penularan wabak COVID-19, kita lihat bagaimana masyarakat Islam kita, seluruh masyarakat di negara ini, semua memainkan peranan-peranan yang penting. Kita tidak memilih
sama ada orang ini kita kenal mahupun tidak, ataupun orang ini orang yang ternama ataupun tidak, semuanya kita memberi bantuan kerana kita berpegang kepada kesatuan. Kerana apabila kita bersama, bermuafakat, insya-Allah datanglah hasil yang sebaik-baiknya. Itu yang kita boleh ambil. Kalau saya boleh kongsikan salah sepotong ayat daripada surah Al-Hujurat. Seperti Allah mengatakan, berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Kita nampak kita bersama ini adalah ikhwah. Kita nak islahkan mereka. Kita nak perbaiki yang mana daripada kurang elok kepada yang elok. Kalau mungkin kita punya sikap yang mungkin tidak elok dengan teman kita yang lain, kita nak elokkan, kita nak menjadi manusia yang lebih baik supaya kita dapat hidup dalam negara yang penuh aman makmur. Kita tidak mahu hidup dalam keadaan yang kacau bilau, yang maksudnya kita duduk pun kita rasa macam tak aman dan tak senang. Alhamdulillah, kita berada dekat negara yang tercinta ini, kita dapat laksanakan ibadah yang mana tidak ada kacau, tidak ada yang mengusik kita, tidak ada yang memaksa kita dapat laksanakan dengan ketenangan dan sebagainya. So, alhamdulillah kita kena bersyukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana ini adalah kebersamaan kita, kesatuan kita bersama yang mana Allah turunkan keberkatan daripadanya. Jadi selaku masyarakat yang beragama Islam, perlulah kita menitik beratkan tentang akhlak-akhlak baginda SAW. Yang mana apabila kita duduk berhadapan dengan masyarakat-masyarakat yang bukan beragama Islam, tunjukkanlah contoh yang terbaik. Maksudnya, kita greet mereka. Kalau yang bukan Islam, kita boleh kata, hi sir, how are you sir, good morning, good afternoon, good night dan sebagainya. Senyum. Kalau kita nampak ada yang memerlukan bantuan, kita cuba membantu. Tak kiralah sama ada kita kenal mahupun tidak. Kalau yang beragama Islam, sama ada bukan daripada ahli keluarga kita, kita nampak di dalam lift dan sebagainya, boleh memberi salam, Assalamualaikum, tanya khabar dan sebagainya. Dari situlah kita akan menghidupkan kesatuan. Dari situlah kita akan menampakkan negara kita ini penuh dengan keharmonian yang mungkin kita tidak akan dapat di tempat-tempat yang lain. Seperti mana yang dikatakan di dalam peribahasa, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Jadi di sini, kalaulah kita nak melaksanakan sendiri tanpa ada perbincangan, tanpa ada syura, tanpa ada discussion, tanpa ada pelbagai, pasti kita tidak akan dapat hasilkan ataupun kita melihat kemajuan yang sekarang ni kita melihat dengan penuh, orang kata, sangat-sangat takjub, sangat-sangat yang kita rasakan Masya Allah, Tabarakallah. Kalau kita itu menggerakkan sendiri, pasti kita tidak mampu untuk menggerakkannya. Kita perlukan, dalam peribahasa yang lain mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini perlu sama-sama kita melaksanakan, sama-sama kita pelihara keharmonian kaum, keharmonian agama bersama dengan masyarakat Islam kita dan yang bukan Islam. Itu yang dituntut, itu yang digalakkan di dalam agama Islam kita. Jadi ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, dalam bermuafakat ini pasti ada keberkatannya. Dalam kita bersama, dalam kita together, pasti kita akan meraih dia punya natijah yang sebaik-baiknya. Dia bukan kita rasakan macam, kalau kita mendengar sesuatu khabar yang boleh melibatkan daripada sudut kehancuran negara ataupun keburukan negara, pasti tempiasnya kita akan dapat merasakan sedemikian. Kalaulah kita mendengar negara kita dipuji, negara kita disanjung, negara kita diberikan
pengiktirafan, negara kita diberikan penghormatan, kita pergi ke negara-negara lain, kita bagi tahu yang kita ni daripada Singapura, mereka memandang kita dengan pandangan yang sangat-sangat terhormat. Jadi kita sebagai rakyat Singapura ataupun kita yang duduk di negara Singapura ini, ala kulli hal, alhamdulillah, kita rasa dan tumpang bangga walaupun bukanlah kita yang orang kata membanting tulang dan sebagainya, tetapi dengan contoh-contoh yang terdahulu mereka laksanakan, alhamdulillah, kini kita dapat merasakan kenikmatannya. Kini kita dapat rasakan keberkatannya. Kita tidak mengatakan, dan generasi sekarang kalau kita menunjukkan contoh-contoh yang baik, insya-Allah generasi-generasi yang akan datang, zuriat-zuriat keturunan kita yang akan datang, pasti mereka akan dapat kebaikannya. Tapi kalau kita melaksanakan keburukan, kita tinggalkan dunia ini dengan memberikan satu tamparan ataupun satu mencorakkan daripada sudut keburukan, pasti generasi-generasi yang kita akan datang akan juga dapat tempiasnya. Ala kulli hal, alhamdulillah, kita bersyukur kerana kita dapat berada di negara yang penuh dengan keamanan, penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan segala kebaikan. Janganlah kita sesekali menidakkannya ataupun mengkufuri nikmatnya. Pasti Allah akan menambahkan seperti yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ala kulli hal, mudah-mudahan perkongsian pada malam ini sama-samalah kita dapat manfaatkan. Ia bukanlah menunjukkan diri saya yang sudah pun sempurna, tidak. Ia nasihat buat diri saya yang hina ini dan juga mengajak para jemaah, para pendengar dan para penonton sekalian untuk terus kita sama-sama memakmurkan negara kita ini dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang tulus, sifat-sifat yang mendapatkan daripada sunnah-sunnah baginda SAW. Mudah-mudahan daripada muafakat kita ini lahirlah satu keberkatan, lahirlah satu kenikmatan, lahirlah satu kebesaran yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita, mahupun kita punya zuriat-zuriat keturunan. Amin, Allahumma amin. Sampai di sini dahulu perkongsian saya pada malam ini, insya-Allah. Jika ada kesempatan lain, kita akan bertemu sekali lagi dalam kuliah online anjuran Masjid Al-Istiqamah. Jadi mudah-mudahan perkongsian pada malam ini sama-sama dapat manfaat, sama-sama dapat iktibar, sama-sama dapat menjadikan kebaikan. Sesungguhnya yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada diri saya sendiri. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 الله
बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allah